Assalamualaikum dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Saya Abang Muaz dan Abang Abdul Samad. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 25 Mei dimulakan dengan perkembangan persidangan Dewan Undangan Negeri. Transit aliran otomasi ART untuk Bandaraya Kuching akan beroperasi di Aras 2 iaitu otomasi separa yang mana kenderaan boleh mengawal kedua-dua kelajuan kenderaan dan pusat lorong. Ia termasuk tetap akan mempunyai pemandu untuk memastikan operasi dan keselamatannya lancar. Dalam sesi penggolongan Kementerian Pengangkutan, Dato' Sri Lee Kim Shin memberitahu ia akan dilaksanakan selepas kajian yang sewajarnya dijalankan. Katanya, keperluan sistem pengangkutan moden ini juga diyakinkan dengan jumlah penumpang bas henti-henti di Kuching sejak penubuhannya pada Mei 2020 hingga Februari 2022 ialah seramai 1.5 juta pengguna. Selain itu, kementeriannya juga bersama Lembaga Multimedia Sarawak, Jabatan Kerja Raya dan Majlis Tempatan sedang melaksanakan lampu isyarat pintar di seluruh negeri. Ia bertujuan meningkatkan mobiliti, keselamatan dan pengalaman pengguna dalam perkhidmatan pengangkutan. Dato' Sri Lee berkata, terdapat 328 persimpangan lampu isyarat di Sarawak setakat ini dengan 98 atau 30% adalah lampu isyarat pintar. Pelaksanaan lampu isyarat pintar di Sarawak telah membawa banyak faedah termasuk pengurangan kesesakan lalu lintas, kemalangan, produktiviti yang lebih tinggi, kos operasi pengangkutan yang lebih rendah dan pelepasan gas rumah hijau yang lebih rendah. Dengan kejayaan program ini, Kementerian sedang merancang untuk menambah bilangan lampu isyarat pintar daripada 98 persimpangan pada tahun 2022 kepada 176 persimpangan menjelang tahun 2024. 70% dari 1.5 bilion ringgit dana yang diperuntukkan untuk Sri Aman Development Agency SADA diguna untuk pembangunan infrastruktur di bahagian Sri Aman. Selebihnya pula untuk sosioekonomi dan pembangunan sumber manusia. Pengerusi SADA Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, ia penting kerana kemudahan jalan raya serta jambatan akan meningkatkan jaringan perhubungan. Pada masa sama, bakal membuka ruang pada pelaksanaan projek pertanian serta pelancongan yang telah dirancang SADA. Ia juga selari dengan slogan agensi tersebut untuk merapatkan jurang pembangunan dan mengetengahkan potensi yang sedia ada. Memberi contoh potensi Gunung Lesung di daerah Lingga sebagai produk pelancongan namun tanpa akses jalan raya yang baik sukar untuk mempromosi atau membawa pembangunan lain yang berkaitan ke kawasan itu. Because I saw that a lot of the proposal and what we want to do is too much on infra, but I want to keep, as I said, balance for pertanian, for tourism, for human resource like TVET, for social. So, but I think it's a fair chance. 60-70 was infra. So I'm leaving the rest is, So the rest, mun ada, use the normal agency pun budget. Because we said never forget, agensi ada budget juga bang. Jelas Datuk Seri Rohani lagi, sebahagian besar projek-projek SADA ketiga ini masih dalam peringkat dokumentasi, namun yakin ada beberapa projek yang akan bermula pada tahun depan. Beliau mengakui bahagian Sri Aman agak ketinggalan dalam aspek pembangunan berbanding bahagian-bahagian lain di Sarawak. Namun, dengan wujudnya SADA lebih setahun lepas akan membawa perubahan yang cepat pada lanskap fizikal dan memacu pertumbuhan sosioekonomi bahagian Sri Aman. Datuk Seri Rohani yang ditemui pada Majlis Ramah Tamah Raya Gawai SADA di Sri Aman bagaimanapun menegaskan jabatan serta agensi persekutuan dan negeri di bahagian Sri Aman perlu memainkan peranan yang lebih holistik terutama dalam merancang projek serta mendapatkan dana di bawah bidang kuasa masing-masing. Manakala SADA akan melengkapkan serta menambah baik setiap rancangan tersebut selain berusaha mendapatkan dana alternatif. Parti Rakyat Sarawak PRS akan menawan semula kerusi Parlimen Selangau pada pilihan raya umum akan datang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Jira Sambang berkata hanya calon anak tempatan di kawasan itu yang memahami akan keperluan penduduk di kawasan berkenaan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan program YFM Datai Nemuai Ngabang Gawai di rumah Ricky Andrewson, Sukuau. Tambahnya lagi,
Dua kawasan dun di bawah Parlimen Selangor, iaitu Dun Kakus dan Tamin, masih memerlukan pembangunan infrastruktur. Dalam program itu, beliau turut mengumumkan peruntukan RM50,000 bagi pembinaan baharu Dewan Penghulu Balang dan RM5,000 untuk Biro Wanita Jawatan Kuasa, Keselamatan dan Kemajuan Kampung Rumah Riki Sekuau. Bumi Kenyalang bukan sahaja kaya dengan hasil bumi dan keindahan alam, namun adat dan budaya juga turut menjadi satu simbol kebanggaan rakyat Sarawak. Dengan kolaborasi antara Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan bersama Jabatan Penyiaran RTM Sarawak, sejarah bakal terlakar dalam The Malaysia Book of Record menerusi persembahan Juh Bermukun 76 jam tanpa henti pada 27 hingga 30 Mei ini. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, penganjuran persembahan itu adalah bersempena sambutan 100 hari Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan serta ulang tahun sambutan Hari RTM ke-76. Menjalinkan hubungan erat di antara RTM dan juga Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dalam memertabatkan kesenian dan kebudayaan negeri Sarawak. Di samping dapat mengabadikan dua nama agensi yang terlibat, iaitu Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan RTM dalam The Malaysia Book of Records. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau menambah seramai 76 peserta mukun bakal terlibat dalam persembahan bukan sahaja melibatkan peserta mukun seluruh Sarawak, namun turut disertai oleh pemukun Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Antara lagu pantun yang cukup sinonim dengan persembahan bermukun ialah Samsudin, Menyubuh, Sayang Sarawak dan Cinta Berai. Persembahan tersebut bakal disiarkan secara langsung di platform media sosial Facebook RTM Sarawak serta semua saluran radio RTM Sarawak. Untuk rekod, program bermukun ini pernah dilakukan pada tahun 2004 dengan catatan 50 jam tanpa henti. Komuniti Iban khususnya yang berada di luar Sarawak diharap lebih berani untuk mengetengahkan budaya mereka ke peringkat global. Langkah itu bukan sahaja dapat mempromosi budaya masyarakat Iban tetapi sebagai usaha untuk mempertahankan warisan kaum. Timbalan Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan berkata, budaya Iban yang boleh dipromosi atau dibawa kepada dunia luar termasuklah makanan, tarian, peralatan muzik dan pakaian tradisi. Menurut beliau, Sarawak mempunyai kira-kira 3 juta populasi dengan 1 juta adalah masyarakat Dayak yang mempunyai pelbagai pecahan etnik. Dengan kaum Iban adalah golongan minoriti di negara ini, adalah menjadi tanggungjawab semua untuk terus mempertahan budaya Iban dengan apa jua cara sekalipun, termasuklah melalui penganjuran Bazar Gawai. Jelas Datuk Snowden, Bazar Gawai Dayak jika dirancang dengan teliti boleh menjadi landasan terbaik untuk mempromosi budaya masyarakat Dayak. Selain menjual pelbagai produk yang dihasil kaum Dayak, persembahan tradisi boleh juga diketengahkan sepanjang tempoh bazar berlangsung. Datuk Snowden berucap semasa merasmikan Bazar Gawai Dayak di Sri Aman. Industri muzik, lagu-lagu tempatan dan etnik khususnya di utara Sarawak berupaya dimajukan dengan memberi lebih banyak peluang dan pendedahan kepada penggiat seni anak tempatan untuk berkarya. Penolong pengarah unit rancangan dan rakam hanah RTM Sarawak, Yahya Sulaiman menyifatkan penganjuran jelajah program penapisan dan penilaian lagu-lagu tempatan dan etnik PPLTE berupaya memenuhi keperluan itu. Pada kesempatan ini, melalui jelajah ini, penggiat seni muzik di utara Sarawak ini berkesempatan untuk berjumpa secara bersemuka dengan ahli-ahli panel penilai muzik dan lagu dan penilai lirik secara bersemuka. Kerana kita ada memperkenalkan SOP dan tata kerja baru. Ini semuanya adalah untuk memeriahkan lagi industri muzik tempatan di Sarawak khususnya. Menurutnya, PPLTE buat julung kalinya diadakan di Limbang, termasuk beberapa kawasan lain iaitu di Sibu dan Miri. Beliau mengatakan demikian kepada pemberita selepas taklimat PPLTE di Auditorium RTM Limbang. Sementara itu, panel vokal dan muzik RTM Sarawak, Muhammad Safri Mustafa, mengifatkan perkembangan muzik tempatan di Limbang cukup memberangsangkan. Bagaimanapun, ujarnya, penilaian dalam penghasilan karya perlulah diteliti dari segala aspek.
Untuk penilaian kita di RTM, mereka mesti pertamanya daripada segi vokal memang mesti, maksud saya, dalam in tune lagu. So kalau dia tidak in tune, dia mesti kita akan suruh dia buat redo balik. Sama juga dengan muzik, ataupun daripada segi balancing muzik dan tone suara dia. Seramai 50 peserta terlibat dalam taklimat tersebut, melibatkan penggiat muzik tempatan di daerah itu. Taekwondo Malaysia berharap kerajaan akan mengkaji semula status sukan taekwondo yang telah disingkirkan daripada senarai sukan teras. Presiden Taekwondo Malaysia Azizul Anwar Tan Sri Adnan berkata, ini susulan pencapaian atlet-atlet taekwondo yang telah mempamerkan prestasi cemerlang dalam kejohanan taekwondo POMSE dunia di Goyang, Korea pada bulan ini. Azizul berkata, Malaysia telah berjaya meraih 1 perak dan 2 gangsa. Malah, keputusan menggugurkan sukan itu daripada senarai sukan teras, Sukan Malaysia, SUKMA, telah mematahkan semangat komuniti sukan itu. Dalam satu kenyataan medianya hari ini, dedah beliau lagi, ramai jurulatih dan atlet negeri yang telah membuat persiapan untuk SUKMA telah ditamatkan kontrak serta-merta. Kebanyakan kemudahan dan perkhidmatan Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara dihadkan atas alasan sukan taekwondo tidak tersenarai dalam sukan teras lagi. Oleh itu, beliau meminta Menteri Belia dan Sukan, Dato' Seri Ahmad Faizal Dato' Azumu, membantu taekwondo mengembalikan status sukan taekwondo sebagai sukan teras demi kecemerlangan sukan taekwondo di negara ini. Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 25 Mei berakhir di sini. Sebelum itu, saudara, saksikan persembahan Juh Bermukun 76 jam tanpa henti bermula 27 hingga 30 Mei ini secara langsung di platform media sosial Facebook RTM Sarawak serta semua saluran radio RTM Sarawak. Sekian, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat keluarga Malaysia.